Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar semua. Okay, so untuk kelas admin hari ini kita akan sambung last week punya kelas, iaitu kita di taburan kebarangkalian bab 5, yang mana last week tu kita berhenti dekat soalan nombor 3. Jadi yang ni jalan kira dia, cikgu rasa kebanyakan daripada korang dah salin dah. Jadi korang boleh buka bahan yang cikgu ada send dekat grup WhatsApp DAJ tu, bahan 5. Okay, jadi buka bahan tu dulu. Kita akan start kelas kita sekarang. Okay, baik. Jadi yang mana last week tu kita berhenti soalan nombor 3, kita akan sambung soalan nombor 4. Okay, kita baca dulu soalan nombor 4. Bina satu jadual dan lukis graf untuk mewakili taburan kebarangkalian bagi pemboleh ubah diskrit berikut. Seterusnya jawab soalan berikut. Okay, kita tengok contoh dulu. Kan yang last week tu kita dah belajar cara untuk buat rajah pokok, kan? Kita belajar cara untuk buat rajah pokok. Maksud dia mana kesudahan yang mungkin tu kita lukiskan dalam bentuk pokok. And then kita akan kira lah dia punya kebarangkalian. Kalau dalam bahasa Inggeris dia probability. Kita ada X, kita ada R, kan? Jadi last week tu cikgu dah terangkan apa setiap satu tu. Apa itu X, apa itu R. Okay, jadi untuk kelas hari ni, tengok soalan nombor 4 kat situ. Kita tengok dahulu bahagian contoh dekat sini. Okay, soalan nombor 4. Bahagian contoh. Dalam satu kuis, negatif 1 diberi kepada setiap jawapan yang salah, manakala kosong markah diberi bagi setiap soalan yang tidak dijawab, dan 3 markah diberi untuk jawapan yang betul. Okay, jadi yang ni mengenai kuis, kan? Mungkin ada seseorang tu, dia jawab kuis, ada markah-markah dia, kalau salah negatif 1, kalau tak jawab kosong, kalau betul 3. Terdapat 2 soalan di dalam kuis tersebut dan X mewakili jumlah markah yang diperoleh seorang pelajar. Kebarangkalian pelajar menjawab satu soalan salah ialah 2/5 dan betul ialah 2/5. Cari kebarangkalian bahawa seorang pelajar mendapat lebih daripada 1 markah. Okay, jadi dia dah bagi maklumat dia, kan? X pun dia dah bagi kat sini. X pun dia dah bagi kat situ. Okay, jadi yang mana dia suruh kita cari kebarangkalian bahawa seorang pelajar mendapat lebih daripada 1 markah. Jadi korang imagine lah, kan? Korang ada nak join satu kuis ni, kan? Dia bagi tahulah sekian-sekian-sekian. Markah dia semua diberitahu kat situ. Okay, kita tengok jawapan dia. Katakan W mewakili salah, U mewakili tidak dijawab dan R mewakili betul. Jadi kebarangkalian salah adalah 2/5 diberitahu tadi dalam ayat. Kebarangkalian betul adalah 2/5, kebarangkalian tidak dijawab adalah 1/5. Kenapa 1/5? Sebab semua sekali mesti total dia adalah 5/5 ataupun 1. Jadi 2/5 dah ada. 2/5 pun dah ada untuk yang betul. Untuk yang salah 2/5 juga. Jadi untuk yang tidak dijawab adalah 1/5. Okey, kesudahan yang mungkin. Dia kata ada 2 soalan. Jadi kesudahan yang mungkin kita tulis kat sini. Sama ada dua-dua jawapan adalah betul. Jadi WW. Satu betul, satu tak jawab, WU. Start balik. WW, dua-duanya salah. WU, satu salah, satu tak jawab. WR, satu salah, satu betul. UW, satu tak jawab, satu salah. UU, tak jawab dua-dua. UR, satu tak jawab, satu betul. RW, satu betul, W salah, kan? Satu salah.
Kita ada RU, betul, tak jawab satu lagi. RR, kedua-duanya betul. Okay, jadi macam mana nak tulis kesudahan yang mungkin ni kita dah belajar last week tu kan, menggunakan rajah pokok. Jadi sebenarnya kalau kita dah biasa tanpa buat rajah pokok, kita dah boleh buat dah kebarangkalian dia kan, sebab soalan dia kata ada dua je. Jadi ada beberapa kebarangkalian saja yang ada, beberapa kesudahan saja yang mungkin untuk soalan macam ni. Okey, kembali kepada jalan kira jawapan kat sini. Jadi kita dah tulis senaraikan kesudahan yang mungkin, W, W dan sebagainya. Okey, katakan X mewakili markah yang mungkin diperoleh. Jadi kita akan kira lah kan, kalau macam W, W salah kan, W, U dan sebagainya. So kita ada negatif 2, negatif 1, 0, 2, 3, 6. Macam mana nak kira, kita akan tengok satu-satu. W, W. So W, W salah kan. Kalau salah bermaksud dapat 0. Okay. Salah maksud dapat negatif 1, negatif 1. Kalau salah 2 maksud negatif 2 lah kan. Macam WU, 1 salah, 1 tak jawab kan. Jadi negatif 1 dengan 0. Dan sebagainya. 0, 2, 3, 6. Kita kira 1 by 1. Okay, and then kita buat dalam jadual X sama dengan R. Yang mana R ni tadi tu adalah yang setiap satu tadi tu lah. Negatif 2, negatif 1, 0, 2, 3 dan 6. Okay, kebarangkalian X sama dengan R. Jadi tengok kat situ. Kalau negatif 2 ada berapa? Kan negatif 2 ada 1 saja. So tulis kat situ 4 per 25 dan sebagainya. Kan? 4 per 25, 1 per 25, 8 per 25, 4 per 25 dan 4 per 25. Buat kebarangkalian dia. Maksudnya kira lah kan ada berapa kat situ. Berapa kali boleh salah tadi tu. Kan dan sebagainya. Okay, seterusnya dia minta kita tulis dalam bentuk, tengok balik soalan atas tu, lukis graf untuk mewakili taburan kebarangkalian. Jadi graf yang kita kena lukis adalah macam ni. Lebih kurang macam ni graf dia. Jadi untuk plot graf, cikgu rasa korang dah mahir dah kan, sebab dalam bab-bab sebelum ni, dalam bab 3 dan 4 pun ada lukis graf. Okay, jadi plot saja graf berdasarkan jadual. Maksudnya kita ada R kat sini, negatif 2. Tengok berapa dia punya kebarangkalian. 4 per 25. Negatif 1, tengok berapa kebarangkalian dia. Kita ada 4 per 25 juga. Dan seterusnya. So, kita dapat kebarangkalian macam ni. Okay, soalan ditanya. Kebarangkalian bahawa seorang pelajar akan mendapat lebih daripada satu markah. Jadi, lebih daripada satu markah maksud dia apa? Atas daripada satu. So, kalau kita tengok atas daripada satu, kita ada 2, 3 dan 6. Okay, jadi 2, 3, 6. Kebarangkalian dia adalah 8 per 25, 4 per 25, 4 per 25. Jadi tambahkan ke semuanya, kita dapat akhir sekali jawapan dia adalah 16 per 25. So jawapan akhir adalah 16 per 25. Jadi itu adalah contoh lah. Kan? Cuba baca dan fahamkan. Pada soalan boleh tanya, jangan risau.
Okay, tengok sekarang ni muka surat yang bawah tu. Kita tengok jawab soalan 4A. Dan tengok muka surat berapa ni. Muka surat 82 tu. Kan kita akan try jawab soalan 4A ni. Kan sambil-sambil cikgu terangkan tu korang boleh je lah. Cuba juga kan. Tengok sama ada betul ataupun salah. Okay, baca dulu dia punya ayat. Dia kata dalam dua aktiviti sukan, Ali akan mendapat 2 markah jika dia menyelesaikan satu aktiviti dalam masa yang diperuntukkan. Manakala dia akan mendapat 1 markah jika tidak menyelesaikan aktiviti dalam masa yang diperuntukkan. Dan negatif 3 markah jika dia tidak menyertai aktiviti tersebut. X mewakili jumlah markah yang diperoleh oleh Ali. Kebarangkalian Ali menghabiskan satu acara dalam masa diperuntukkan ialah 2/3, manakala kebarangkalian dia tidak menyertai aktiviti itu ialah 1/6. Cari kebarangkalian Ali memperoleh lebih daripada 1 markah. Okay, jadi sama macam soalan contoh tadi kan. Cuma soalan ni dia ubah sikit. Dia ubah macam mana? Kita ada Ali kat sini, dia join sukan kan. Jadi ada beberapa markah untuk aktiviti-aktiviti yang dia joinkan. Okay, jadi kita start pertama dahulu. Okay, kalau korang tak nampak soalan ni boleh tengok bahan yang cikgu ada send dekat group WhatsApp tu. Okay, contoh. Pertama sekali kita kena ada sesuatu ataupun petunjuk kan. Jadi petunjuk dia contohnya kan, kita katakan C mewakili, okay, korang boleh salin je macam yang cikgu tulis ni. Okay, yang pertama, jadi kita nak kena tunjuk indikator. Maksudnya kita kena tunjuk lah kan. Jadi kat sini cikgu letakkan C ni menunjukkan dia menyelesaikan aktiviti. C prime pula dia tak menyelesaikan aktiviti. D dia tak ambil bahagian langsung. Jadi yang ni sebenarnya untuk indikator ni terpulang dekat korang kan. Korang boleh letaklah huruf apa-apa saja. Yang penting korang kena konsisten lah. Contoh korang guna beberapa huruf ni, kena guna sepanjang jawapan korang kan. Jadi tak boleh tukar-tukar. Okay, jadi kat sini kita dah letak indikator. Apa lagi yang kita boleh buat kat sini adalah tulis kebarangkalian bagi setiap satu. Jadi C. C ni dia kata kalau dia join dan dia selesaikan aktiviti. Jadi kebarangkalian untuk C diberitahu kat sini adalah 2/3. Okay, seterusnya. Kalau dia join tapi dia tak habiskan aktiviti tu. So, kebarangkalian untuk C prime diberitahu juga kat sini menghabiskan kebarangkalian dia tidak menyertai aktiviti itu ialah 1/6. Okay, jadi 1/6 juga untuk C prime kita ada P di 1/6.
Okay, kalau korang perasan dekat ayat tu dia ada bagi tahu dua kebarangkalian kan. Yang pertama, kalau dia join dan dihabiskan dalam masa diperuntukkan, iaitu PC lah. Kan? Dan kebarangkalian dia tidak menyertai aktiviti itu. Jadi itu adalah PD. Jadi kalau kita tengok kat sini 2 per 3, 1 per 6. Apa yang korang boleh kira untuk PC ni adalah 1 tolak 2 per 3 tolak 1 per 6. Jadi tekan je calculator. 1 tolak 2 per 3 tolak 1 per 6. Jadi kita akan dapat 1 per 6 untuk PC prime kat sini. Kan? Jadi sebab apa? Jumlah keseluruhan untuk kebarangkalian mesti 1. Kan? Kebarangkalian semua jumlah. Jadi PC, PC prime, PD tambah sepatutnya akan dapat 1. Sebab tu kita tolak kan 1 dengan kesemuanya. Jadi kita dapatlah PC prime ni nilai dia adalah 1 per 6. Jangan pelik pula daripada mana datang 1 per 6 tu kan. Walaupun ayat dia bagi tahu hanya 2 kebarangkalian saja. Okey, sambung seterusnya. Kesudahan yang mungkin. Macam soalan yang pertama tadi. Step yang sama je. Okey. Kesudahan yang mungkin untuk keadaan ini ataupun situasi ini. Kita ada C, 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 C prime, C, D, C prime, C, C prime prime, C prime, C prime, C prime D, D, C, D, C prime dan D, D. Jadi jangan confuse dah kan. Sebab last week tu kita dah buat dah gambar raja pokok tu. Jadi macam tu lah kan. Daripada gambar raja pokok tu kita dapat kesudahan yang mungkin ni. Jadi jangan terkejut pula. Kan, jadi kita dah dapat kesudahan yang mungkin. Sekarang ni kita nak tuliskan X pula. Okay, sekarang ni kita dah ada kesudahan yang mungkin. Step yang seterusnya tulis dia punya X. Jadi X ni adalah mewakili markah yang mungkin diperoleh. Jadi X markah yang mungkin diperoleh kita ada negatif 6, negatif 2, negatif 1, 2, 3 dan 4. Jadi daripada mana datang negatif 6, kita ada CC. Kan? CC bermaksud dia selesaikan. Dia kedua-duanya dia selesaikan dalam masa yang sama. Jadi kalau masa yang sama, masa yang diperuntukkan dia dapat 4 markah lah, 2-2. Kan yang paling teruk kat sini kita ada DD, maksudnya dia tak join. Negatif 3, negatif 3. Jadi tu yang total dia kita dapat negatif 6 dekat situ. Okay, jadi korang boleh salin dulu yang bahagian ni, jawapan setakat ni. Sebelum cikgu sambung step yang seterusnya.
Okay, kalau ada soalan tak faham ke, beritahu je.
Okay, step seterusnya kita kena tulis dalam bentuk jadual dia punya taburan kebarangkalian tadi tu ataupun dia punya kebarangkalian yang mana macam contoh kat sini kita ada negatif 6. Negatif 6 ni kalau daripada kita punya taburan, kita punya kebarangkalian tadi tu, kita ada 1/36. Jadi kalau 1/36 kita nak tukarkan kepada bentuk pecahan, bentuk perpuluhan, kita dapat 0.028. Dan seterusnya. Jadi negatif 6, negatif 2, negatif 1, 2, 3 dan 4. Okay, sekarang ni step seterusnya kita nak kena buat graf kan. Sebab soalan memang dia minta kita buat graf tadi. Okay, jadi yang step seterusnya yang cikgu tunjukkan dekat sini adalah cikgu buat graf berdasarkan jadual kat atas. Jadi contoh negatif 6, plotkan dia dekat 0.028. Jadi kat sini cikgu punya graf tak adalah tepat sangat kan sebab cikgu tak menggunakan kertas graf. Jadi kalau korang ada kertas graf, keluarkan kertas graf, plot dia betul-betul. Kan maksudnya kalau 0.028 tu biarlah dia dekat 0.028. Kan macam cikgu ni dia lari sikit. Okay, step seterusnya. Kita tak selesai lagi sebab kalau kita tengok soalan dia, dia kata cari kebarangkalian. Okay, kat sini. Cari kebarangkalian Ali memperoleh lebih daripada satu markah. Okay, kalau kita tengok lebih daripada satu markah, maksud dia apa? 2, 3 dan 4. Jadi kebarangkalian untuk P lebih daripada satu markah. PX lebih satu maksud dia kebarangkalian untuk markah lebih daripada satu. Jadi kalau kita tengok daripada jadual pun sebenarnya kita dah boleh dapat kan. Lebih daripada satu maksudnya 2, 3, 4 lah. Yang mana kebarangkalian dia adalah 1/36 tambah dengan 2/9 tambah dengan 4/9. Jadi bila kita jumlahkan kesemuanya, kita ada jawapan akhir adalah 25/36. Jadi ini jawapan akhir kita. Okay, boleh salin dulu. Dan kalau ada yang terlepas tadi, yang page awal tadi tu tak sempat salin, boleh bagi tahu.
Okay, baik. Kita ada soalan yang 4B dekat sini. Okay, yang tadi semua dah salin Kalau ada yang tak sempat salin boleh beritahu. Okay, 4B kita baca dulu. Diberi bahawa Y adalah 0, 1, 2, 3, 4 ialah pemboleh ubah rawak diskrit dan P ialah fungsi taburan kebarangkalian yang ditakrifkan. Jadi kita ada R 11 tolak R sama dengan 36 dengan R adalah 0, 1, 3 dan 4. Cari P 0, Y 4. Maksudnya Y antara 0 dan 4. Okay, jadi cikgu nak korang try buat dulu kan, sebelum cikgu bagi jawapan, try lah dulu kan. Jadi make sure fahamkan ayat yang diberikan dan nanti kita akan bincang bersama.
Okay, baik. Ini jawapan untuk 4B. Kan soalan 4B tadi tu. Jadi 4B ni dia sebenarnya lebih mudah. Sebab apa dia dah terangkan ke semuanya. Okay, contoh kita ada kat sini PYR. Jadi PYR tu kita boleh tukarkan dekat sini dengan XR. Kan, sama saja. Okay, sebenarnya kita boleh tukarkan. XR ni nak tukar jadi Y pun boleh. Kan, sebab dalam keadaan ni kita ada Y lah. Okay, jadi kat sini kita tulis Y sama dengan R. Y sama dengan R. PY sama dengan R. Okay, jadi Y sama dengan R kita ada beberapa kebarangkalian iaitu 0, 1, 3, 4 kan. Berdasarkan ayat dekat atas. Okay, lepas tu dia dah beritahu formula siap-siap dekat sini. Maksudnya kalau kita nak cari kebarangkalian kan kita ada R kita adalah 0, 1, 3, 4. Contoh kalau kita kosong, kosong masukkan kosong tu dekat tempat R. Jadi 11 tolak kosong kita ada 11/36 iaitu 0.31 lah. Kan kalau 1 masukkan dekat R. 11 tolak 1 bahagi dengan 36. Jadi 11 bahagi 1, 11 tolak 1 dapat 10. 10 bahagi dengan 36 kita boleh kecilkan jadi 5/18. Jadi kita dapat kat sini nilai dia adalah 0.28. Okey, kalau 3 pula 11 tolak 3 bahagi dengan 36 kan 11 tolak 3 kita dapat 9. 9/36 kita boleh kecilkan lagi kita dapat 2/9 dan seterusnya 4 kita boleh dapat 7/36. Jadi PYR kita kat sini 0.31, 0.28, 0.22, 0.19. Jadi plot macam biasa kan macam cikgu cakap tadi, cikgu punya ni tak berapa tepat tapi kalau korang nanti buat guna graf, kertas graf lagi tepat lah. Plot je macam biasa, maksudnya 0.31 tanda dekat tempat 0.31 dan seterusnya. Okey, tengok balik soalan. Soalan dia kata cari kebarangkalian P0 Y. Maksudnya Y tu di antara 0 dan 4. Jadi kalau antara 0, dia kata 0 termasuk 0, jadi 0 ni kita masukkan 11/36. 5/18, 2/9. Kenapa kita tak masukkan 7/36? Sebab dia kata kurang dan tak termasuk 4. Bila kurang dan tak termasuk 4, yang 4 tu kita tak masukkan. Nilai 7/36 ni kita tak masukkan. Kita hanya masukkan 11/36, 5/18 dan 2/9. Jadi total jumlah semua sekali kita dapat 29/36. Okay, jadi boleh salin dulu. Boleh faham semua?
Okey, jadi yang sebelum ni, soalan-soalan yang sebelum ni kita dah selesai bahagian pemboleh ubah rawak. Sekarang ni kita akan masuk bahagian 5.2 iaitu taburan binomial. Kalau yang belajar dalam bahasa Inggeris tu nama dia binomial distribution. Okey, jadi kita baca dulu nota yang ada di bawah ni. Kita ada pertama, jika suatu eksperimen mempunyai hanya dua kesudahan, kejayaan atau kegagalan, maka eksperimen itu dikenali sebagai eksperimen Bernoulli ataupun uji kaji Bernoulli. Jadi kalau ada dua sahaja kesudahan kan, maksudnya sama ada gagal ataupun berjaya kan, maksudnya yang tu kita panggil dia sebagai uji kaji Bernoulli. Okey, seterusnya nombor 2. Kita ada dekat sini kebarangkalian kejayaan diwakili oleh P, manakala kebarangkalian kegagalan diwakili oleh Q. Jadi kalau berjaya kita tulis sebagai P, kalau gagal kita tulis sebagai Q. Dan P tambah Q adalah 1. Maksudnya jumlah kebarangkalian berjaya dan gagal tu total semua sekali mesti 1. Sama macam yang sebelum ni kan. Okey, nombor 3. Jika X mewakili suatu pemboleh ubah rawak dengan taburan binomial, dengan N percubaan dan kebarangkalian berjaya ialah P, maka ia boleh diwakili sebagai X, B and P. Jadi ini cara dia untuk menulis pemboleh ubah rawak tadi tu. Jadi N adalah jumlah berapa kali kita buat percubaan tadi tu, N. Maksudnya kalau contoh kita baling bola kan, berapa kali kita baling bola. So itu N. P ni adalah kebarangkalian berapa banyak masuk. Jadi kebarangkalian berjaya. Jadi untuk cara tulis dia X binomial NP. Okey, nombor 4. Kebarangkalian mendapat R kali kejayaan dalam N kali cubaan Bernoulli diberi oleh, okey, yang ni adalah formula Px sama dengan R. Untuk mengira dia adalah NCR PR Q N tolak R. Jadi ingat balik yang tadi tu, N ni adalah berapa kali cubaan, R adalah dia punya pemboleh ubah rawak kan, maksudnya berapalah kan, 0 ke 1 ke 2. Okay, Q, P adalah kebarangkalian berjaya, Q adalah kebarangkalian tidak berjaya, kuasakan dengan R, kuasakan dengan N tolak R. Okay, jadi dengan keadaan R adalah 0, 1 dan seterusnya, P adalah kebarangkalian kejayaan, Q adalah kebarangkalian kegagalan. Okey, yang kelima. Bagi suatu taburan binomial, taburan kebarangkalian bagi X, mean adalah NP, variance adalah NPQ, sisihan piawai adalah punca kuasa NPQ. Okey, jangan risau, kita akan go through one by one latihan. Kan maksudnya kita akan tengoklah apa maksud nota ni satu demi satu. Okey, kita start dulu dengan soalan nombor 5 dekat sini. Okey, sambil-sambil cikgu prepare bahan ni dulu, korang boleh baca dan cuba jawab juga. Okey, tengok yang kelima kat sini. Tentukan sama ada setiap yang berikut adalah percubaan Bernoulli. Terangkan jawapan anda. Okey, jadi dalam nota tadi tu dia bagi tahu kalau Bernoulli ni apa kan? Bernoulli ni dia hanya ada dua sahaja kemungkinan, iaitu berjaya ataupun gagal. Okey, kita tengok dulu bahagian yang contoh kat sini. Sebiji gula-gula dikeluarkan secara rawak dari sebuah balang yang mengandungi 3 biji gula-gula dan 2 keping biskut, satu demi satu dengan penggantian. Okey, jadi jawapan dia kat sini, kebarangkalian mendapat sebiji gula-gula setiap kali ialah P sama dengan 3/5
dan tidak berubah. Maka percubaan ini ialah percubaan Bernoulli. Okay, jadi syarat-syarat Bernoulli tadi tu ada kat sini. Yang bahagian atas tadi tu. Syarat-syarat Bernoulli kalau hanya dua outcome saja, iaitu berjaya ataupun tidak berjaya. Jadi kat sini kita ada soalan yang contoh ni kita nak ambil biskut kan. Jadi sama ada boleh berjaya dapat biskut ataupun tidak. Jadi itulah kebarangkalian kita ada kat situ. Okay, kita ada soalan 5A dan 5B kat sini. Cuba baca dan fahamkan. Tengok sama ada ini adalah percubaan Bernoulli ataupun tidak. Okay, soalan yang pertama, 5A. Dia kata keputusan memilih Yunis sebagai ketua kelas antara dua orang pelajar mungkin menang, kalah atau seri. Jadi macam yang cikgu ulang awal-awal tadi, kalau ada 3 kesudahan, kita tak panggil dia Bernoulli. Jadi sebab itulah jawapan kita, terdapat 3 kesudahan iaitu menang, kalah atau seri. Maka ini bukan percubaan Bernoulli yang mempunyai 2 kesudahan saja. Jadi 5A ni bukan Bernoulli. Bernoulli hanya kalau kita ada ada 2 sahaja kebarangkalian iaitu menang ataupun kalah.
Okay, dan yang terakhir dekat sini 5B. Kita ada, dia kata ada 2 biji cawan dan 4 biji pinggan di dalam sebuah kotak. Satu barang dipilih secara rawat daripada kotak itu tanpa pengembalian sebanyak 3 kali. Jadi yang ni bukan Bernoulli, sebab apa? Kalau kita ambil, kita tak letak balik. Jadi bermaksud kat situ kita punya kebarangkalian untuk barangan tu dia akan berubah. Jadi kita takkan gunakan formula Bernoulli, kita akan gunakan formula yang awal-awal kita belajar dahulu, kan? Okay, jadi ni adalah jawapan untuk nombor 5. Okay, boleh salin. Okay, masa pun sebenarnya dah tamat pukul 10. Jadi cikgu tamatkan dulu kelas kita dekat setakat ni, soalan nombor 5. Kita akan sambung next class dengan soalan yang seterusnya dalam bahagian Bernoulli ataupun binomial distribution. Okay, jadi itu saja daripada cikgu. Thank you and Assalamualaikum. Okay, sama-sama.